Hai semua tim celoteh Dr. Mala yang bersama-sama live dengan saya hari ini. Selamat petang, selamat malam dan terima kasih kerana sekali lagi bersama-sama dengan saya, celoteh Dr. Mala. Dalam sesi live hari ini punya live sangat-sangat special sebab setelah begitu lama hari ini saya decide untuk bawakan topik long COVID iaitu topik yang berkaitan dengan COVID dengan seorang lagi pakar sangat-sangat istimewa. Jadi topik yang kita nak bincangkan hari ini adalah apa yang dialami oleh bekas pesakit COVID-19. Dengar tak? Hai Dok, hai Cahaya Sempurna, hai Kaisara Hafiza, hai semua. So macam biasa di awal rancangan celoteh Dr. Mala kita akan ambil kedatangan dulu. Jadi Kajang hari ni daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 6, 7 petang hujan. Jadi kami warga Kajang dan Ceras hujan. Jadi boleh tak you all semua bagi kedatangan, you all daripada mana tengok live, daerah mana dan apa cuaca di sana. Panas terik, hujan, mendung. Apa cuaca di sana boleh letakkan di ruangan komen nanti Dr. Mala nak baca. Hai Khairul dari Hulu Kinta datang menghadap tim celoteh Dr. Mala. Thank you so much kepada semua yang bagi hashtag celoteh Dr. Mala. Sangat-sangat excited. Saya rasa dah agak beberapa hari juga saya tak live. Jadi ramai di antara senior-senior celoteh Dr. Mala yang datang ketuk pintu yang tanya doktor bila nak live. So hari ni saya berlive dengan sekali lagi dengan you all semua. Muhammad Fakrul kata Melaka tengah sejuk, tengah dingin. Jadi saya rasa satu Malaysia mungkin banyak tempat yang sejuk kan. Dari Sandakan Sabah cuaca panas doktor kata. Siapa tu? Raymond Eka Varia. Okay. Okay guys, hari ni 18 Ogos 2021 sekali lagi kita dikejutkan dengan nombor 22,242 kes baru COVID-19 hari ini dengan hampir 10,000 daripada nombor itu tak silap saya adalah kes yang dengan kategori 1. Now saya nak ingatkan, saya tak nak over-over sangat mengatakan bahawa kategori 1 is good sebab sesiapa yang ketika didiagnose dia kategori 1, dia kemudiannya boleh progress menjadi kategori 2, 3, 4 dan 5 later on. Tetapi ini ketika diagnose at least kita happy lah sebab kebanyakannya dengan kategori pertama. Now, apa yang lebih menyayat hati adalah sekarang pada 18 Ogos kita berperang dengan COVID-19 ini sejak Mac 2020 dan hari ini hampir 1.46 juta rakyat Malaysia memegang name tag mengatakan bahawa mereka adalah COVID survivor ataupun bekas pesakit COVID-19. Jadi berapa banyak support system yang kita ada untuk bekas pesakit COVID? Apakah bantuan kesihatan, bantuan sokongan emosional dan sebagainya yang kita ada untuk bekas pesakit COVID-19 bukan sahaja di kalangan doktor, nurse dan sebagainya tetapi kita yang merupakan rakan-rakan, ahli keluarga, jiran tetangga, saudara mara kepada bekas pesakit COVID-19 pun penting untuk kita semua ambil tahu dan cakna tentang post-COVID ataupun long COVID ni supaya kita dapat membantu golongan ini. Okey, sebelum saya pergi jauh tentang topik hari ini, saya nak bagi tahu you all hari ni kita akan ada seorang pakar bersama-sama dengan kita. Jadi sebelum tu saya minta sesiapa yang ada live bersama-sama dengan celoteh Dr. Mala hari ni tolong letakkan hashtag kita pada hari ini. Hashtag COVID Survivor, hashtag long COVID, hashtag COVID-19 Malaysia, macam biasa hashtag celoteh Dr. Mala, hashtag team celoteh Dr. Mala. Jadi you all boleh letak hashtag yang you all suka, berapa banyak lagi bagus. Nanti saya nak tengok hashtag mana yang akan dapat lebih banyak sambutan. Dan sesiapa yang bersama-sama dengan saya hari ini jangan lupa tekan share. Siapa yang nak soalan anda dibacakan dengan pakar kita nanti, kalau anda tekan share dan keluar share, lagi mudah untuk saya tengok dan saya baca. Dan kepada sesiapa yang bersama-sama dengan saya hari ini, jika anda kenal mana-mana bekas pesakit COVID-19 ataupun ahli keluarga, rakan-rakan yang memerlukan ilmu yang kita bakal kongsi hari ini, tolong tag rakan-rakan anda, tolong share di wall anda supaya apabila mereka mahu cari ilmu ini, dia boleh sampai ke sesi perkongsian ilmu ini. Okey, tanpa melengahkan masa, saya nak jemput pakar pada hari ini iaitu Dr. Amir Ramli, Consultant Physician daripada Hospital Columbia Asia Ceras. Dr. Amir bin Ramli ataupun Syari, Medical Degree daripada USM,
Master in Medicine USM juga. Jadi dia memang sejati dengan USM. Hi Dr. Amir, welcome on board. Celoteh Hai. Dr. Mala Hai. welcoming you. Okay. Thank you Dr. Mala. Okay, Dr. Amir, undergrad Hmm. USM, master program USM. What is the best thing about USM, Doctor? Um, kita low profile dan kita prefer untuk belajar di universiti yang sama lah. Apa makanan Kelantan yang paling best, Doktor? Wow, banyak-banyak. Banyak Terlalu banyak untuk dipercaya. Terlalu banyak Saya rasa makanan, saya rasa orang Kelantan yang paling pemurah dengan makanan kan when it comes to food. Paling hebat. Banyak Paling pilihan. hebat. Okey, siapa orang Kelantan ada di sini boleh hashtag orang Kelantan bersama-sama dengan Dr. Aming. Uh, and Dr. Aming, one last rapid fire question. Doktor masuk melamar, doktor propose kat wife dulu ke wife propose kat doktor dulu? Mestilah lelaki dulu. So first time dah okey ke macam mana tu doktor? Dah okay. Okeylah, so you all, ini adalah berita tak rasmi yang Dr. Amir dah tak available. Dia dah kahwin dah. Dia kata wife dia yang pilihkan baju dia hari ni. So sangat cantik. So dah ada dah orang Kelantan yang bersama-sama dengan kita hari ni, Doktor. Alright, Doktor. Hari ni kita nak bincang berkenaan dengan topik long COVID iaitu bekas pesakit COVID-19. Boleh tak Doktor share dengan kita orang sebenarnya apa definisi long COVID ni? Bila kita kata seseorang itu ada post COVID syndrome ataupun ada long COVID, apa definition dia? Can you share with us, Doctor? Okay. Terima kasih Mala. Terima kasih kepada semua penonton pada malam ni. Apabila kita membicarakan tentang COVID, kita kena faham tentang kategori-kategori yang kita selalu dengar lah. Kategori 1, kategori 2, kategori 3, 4 dan 5. Biar saya bercerita sikit, simple supaya tuan-tuan faham apa yang saya akan bercakap selepas ini. Kategori 1 ini biasanya pesakit tidak ada simptom dan mereka ni positif apabila kita buat screening, contact screening kepada pesakit-pesakit lain yang positif. Manakala kategori 2 adalah mereka yang positif mempunyai simptom, biasanya batuk, demam, sakit tekak. Kategori 3 apabila mereka ni mempunyai tanda-tanda pneumonia, jangkitan kuman paru-paru, dan apabila kita periksa paru-paru mereka sebagai doktor kita akan dengar crackle sound, dan juga apabila kita buat x-ray ada tanda-tanda jangkitan kuman pada paru-paru. Manakala kategori 4, manakala pesakit ini semakin teruk memerlukan oksigen. Manakala kategori 5 apabila pesakit semakin teruk memerlukan bantuan pernafasan dan juga mereka melalui tanda-tanda organ-organ kerosakan pada organ-organ yang lain. Jadi apabila kita membicarakan tentang long COVID ataupun rawatan untuk COVID ini, maka kalau kita kena kategori 1 dan 2, biasanya kita akan cepat baik. Kategori 3 pun tak teruk, tapi bila sampai kategori 4 dan 5, biasanya mereka ni akan teruk, dan apabila mereka teruk, mereka punya kerosakan teruk kepada mungkin paru-paru, semestinya paru-paru, dan juga mungkin juga kepada buah pinggang dan seterusnya, maka mereka ini memerlukan masa yang lama untuk baik daripada COVID. Dan by definisi, secara definisinya, orang-orang yang kena COVID ini, apabila mereka mempunyai simptom lebih daripada 4 minggu, kita panggil mereka long COVID. Ataupun banyak definisi lain, dia kata chronic COVID, post COVID dan sebagainya. Selepas 4 minggu, mereka mempunyai gejala penyakit COVID. Faham? So kalau lebih daripada 4 minggu, kita panggil dia long COVID lah. Tu salah satu definition dia ya doktor. Alright. Jadi kan boleh tak doktor sharekan dengan kita orang any pengalaman Dr. Amir yang doktor pernah rawat COVID sebelum ni? Okey, sebenarnya Columbia Asia Ceras ni kita banyak merawat pesakit-pesakit COVID ni. Biasanya kategori 2 sampailah kategori 5 ya. 5 pun Biasanya pernah. kategori kita ada sampai kategori 5 dan biasanya yang pesakit yang paling teruk pengalaman saya adalah kategori 5 lah. Dan pesakit COVID ni kadang-kadang dia tak datang macam kita baca dalam buku. Kita ingatkan mudah saja kan, dia orang datang demam, lepas tu batuk, sakit tekak dan COVID. Ada yang keadaan di mana pesakit ni bila kita buat test untuk COVID, swab test ni negatif. Tapi kita nampak x-ray dia COVID. Kita nampak oxygen saturation dia drop, jatuh tu macam COVID. Jadi kita terpaksa berulang kali untuk buat ujian swab test ni berulang kali. Dan kepada pesakit ini kali keempat baru kita dapat positif.
Dan itu adalah cabaran kita lah. Tapi apabila pada tahun 2020 pada bulan Mac, bila mula-mula dahulu, bila kes begini kita tidak ada pengalaman. Jadi untuk sampai ke diagnosis ini, confirm diagnosis ini kita perlukan masa yang agak lama. Itulah cabaran kita pada masa tersebut. Tetapi alhamdulillah pada masa sekarang di mana kita dah mula merawat pesakit COVID dengan begitu banyak, even sekarang di ward kita pun ada 10-15 pesakit COVID, dah kita rasa dah biasa. Dan alhamdulillah dengan perkembangan teknologi moden dengan ubat-ubat yang baru yang ditambah, saya nak cakap yang ditambah dengan vaksin pada hari ini, dan kita dapati bahawa dalam masa seminggu ni, ya, kes-kes untuk COVID ni semakin berkurangan. Kes-kes COVID yang teruk semakin berkurangan. Ya. So, dah nampak dah perubahan dengan vaccination tu doktor, dari segi dengan pesakit COVID ni? Kita sudah nampak perkembangannya. Dalam masa seminggu ni kita dah nampak pesakit kategori 4 dan 5 adalah sangat-sangat berkurangan. Majoriti kategori 1, 2 dan 3. Okay, alright. Doktor, tapi kan macam Dr. Amir cakap, doktor rawat patient dekat ward, doktor pernah rawat kategori 2 sampai kategori 5 itself, even now ada patient. Tapi ada di antara pesakit yang mereka sebenarnya kuarantin di rumah. Dikatakan gejala rendah, tetapi dan later diorang progress, diorang pun agak lost sebenarnya, dan sekarang kita ada lebih kurang 22,000 kes sehari. Apa tips, apa nasihat, apa guidelines yang doktor boleh sharekan kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita di luar sana untuk urusan mereka kuarantin di rumah dipermudahkan, doktor? Okey. Apabila tuan-tuan dan perempuan didapati positif COVID, nombor satu, relax dan bertenang. Tak perlu panik, tak perlulah nak orang kata bergerak ke sana ke sini. Dan ada setengah pesakit tu dia telefon saya, Dr. Amir, boleh tak saya datang kat klinik nak jumpa Dr. Amir? Sebab apa? Saya COVID positif. Saya kata sabar-sabar. Tuan-tuan sabar, duduk di rumah. So biasanya kita doktor dan paramedik ni tidak akan cuba berjumpa ataupun merawat secara bersemuka pesakit-pesakit sebegini. Dan biasanya apa kita buat? Kita akan buat online call ataupun kita akan cuba telefon dan cuba memberitahu mereka apa patut mereka buat. Secara keseluruhan untuk kemudahan ataupun kebaikan kepada semua pendengar pada malam ini, dua benda yang paling penting apabila tuan-tuan dan perempuan dikatakan mengidap penyakit COVID yang perlu ada di rumah, nombor satu, tuan-tuan kena ada pulse oximeter. Okay. Oximeter untuk mengukur tahap oksigen badan. Itu sangat penting. Walau macam mana teruk sekalipun dapatkan itu. Sebab apa? Itu akan menentukan bahawa kita ni berada di tahap mana. Sebab saya beritahu tadi, kategori 1 dan 2, tuan-tuan mungkin boleh dirawat di rumah. Betul. Tidak perlu tergesa-gesa pergi ke hospital sebab bila hospital pun penuh, banyak masalah, better duduk di rumah. Kategori 1 dan 2. Tetapi, tuan-tuan kena pastikan bahawa oksigen di rumah tu tuan-tuan mencukupi. Dan saya biasanya saya mengambil 3% penurunan daripada oksigen normal. Sebagai contoh, tuan-tuan ambil oksigen hari ini 99. Okay. Esoknya turun 96. 96 tu 3% daripada 99, tuan-tuan kena berhati-hati. Dan majoriti pesakit saya, kalau begini saya suruh datang hospital, jumpa ataupun bercakap, berinteraksi, telefon doktor, beritahu apa nak buat. Sebab apa? Ini tanda-tanda awal. Kalau kita tunggu sampai 95, barulah kita kata teruk. Kemudian dia nak datang ke hospital, nak dapat rawatan, kadang-kadang perlu masa yang lama. Betul? Jadi kita dah bagi warning dah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada oksigen tu tiba-tiba drop 3% daripada kebiasaannya, tuan-tuan kena berhati-hati. Dan kadang-kadang kita juga, saya suruh pesakit saya, ambil oksigen sebelum dan selepas. Exercise. Kan? Ambil oksigen sekarang, berjalan 1 minit, bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini. 1 minit, cek balik oksigen. Pastikan oksigen tu tidak drop 3% daripada baseline. Tuan-tuan masih lagi okey. Tidak perlu ke hospital. Quarantine dekat rumah. Tapi second, kalau continue. Second, selepas oksigen, tuan-tuan kena tahu bagaimana mengira pernafasan dalam masa seminit. Respiratory rate dalam masa seminit. Kan kita boleh ajar, kita ada video macam mana nak ajar. Maksud dia dalam masa seminit tuan-tuan melihat bagaimana pergerakan pernafasan pesakit ini. Sebagai contoh, kalau pesakit saya suruh dia ambil video. Saya ada satu kes, mungkin ada daripada pesakit saya yang berada di Bentong. Bentong nak datang ke Columbia Asia sangat jauh dan kita dalam keadaan MCO, dia orang tak boleh datang. Saya cakap kepada video call saya dalam 1 minit dan saya kira respiratory rate untuk dia.
Dan kalau respiratory rate between, kita katalah 20, 25, tak payah risau. Maksudnya tuan-tuan, oxygen saturation 97, 98, respiratory rate masih lagi lebih kurang 20, tuan-tuan masih dalam keadaan kategori 1 dan 2. Okey. Tapi lepas tu kita ajar pesakit ini. Kita ajar pesakit ni bagaimana nak buat dan bagaimana nak berinteraksi, dan kita juga beritahu kalau in case dia dapati bahawa oksigen mereka ni turun terlalu banyak, sila ke hospital. Sila mencari Okey. doktor lah. Dia pandangan Oh, kita. okey. Faham. Maksudnya doktor ambil daripada baseline doktor tak tunggu dia turun 95, 94. You don't wait there kan doktor. You act earlier lah doktor, lebih awal tangkap simptom tu. Dan sebab pengalaman kita, mana-mana pesakit yang jadi teruk, yang ada long COVID, Mhm. adalah mereka yang lambat mendapat rawatan. Kalau Oh. kalau contoh mereka datang pada kategori 1 dan 2, Mhm. kita boleh kata majoriti 1 dan 2 ni mereka akan kembali Okey. pulih seperti mana biasa. Kalau kita buat X-ray, X-ray-nya akan kembali pulih. Tapi kalau mereka tunggu sampai kategori 4, di mana mereka dah ada GGO, Mhm. bukan GGO, ground glass Wrong. appearance dalam X-ray itu, Okey. kita dah tahu kerosakan dah berlaku. Dan orang-orang Paru-paru ini sebenarnya paru-paru dah rosak. Jadi orang betul. ini sebenarnya sangat susah untuk kita kembali pulih kepada biasa. Yalah sebab dah Dan parut jadi dah dekat paru-paru dia. dah parut. Jadi kita cadangkan bahawa tuan-tuan monitor dekat rumah, macam saya beritahu tadi, pass oximeter, check oksigen, pastikan oksigen tak drop dengan apa-apa aktiviti more than 3%, lebih daripada Mhm. 3%, dan Mhm. respiratory rate. Mhm. Bilang pernafasan, kalau mak ayah kat bilang pernafasan dia dalam masa 1 minit. Kalau lebih kurang 20, maksimum 25 masih lagi okey. Tapi kalau kita start melihat mereka start bernafas laju, Mhm. berhati-hati. Sila Okey. dapat rawatan perubatan dengan segera. Kerana itu tanda-tanda tak bagus untuk pesakit COVID. Okey, doktor, sebelum saya nak tanya pasal happy hypoxia, jadi ramai tanya pasal happy hypoxia, saya nak tanya dulu. Dr. Amir Hmm. sebut tadi patient Dr. Amir yang dekat Bentong pun dapat video call dan dapat assessment dengan Dr. Amir. Saya rasa agak jealous di situ, saya rasa ramai yang jealous di situ. Macam mana tim celoteh Dr. Mala dan semua penonton malam ni kalau mereka nak dapatkan consultation, teleconsultation sebegini, apabila mereka di dalam kuarantin, sama ada diorang close contact ataupun diorang COVID positif, apa virtual apa ni orang kata virtual option yang doktor ada untuk mereka semua? Okey, sebenarnya Columbia Asia Ceras kita dah buat satu program di mana program ini kita buat tele consultation. Okey. Kita akan memberi konsultasi secara telefon, Okey. dan juga kita menghantar ubat ke rumah-rumah. Mhm. Di mana tuan-tuan berdekatan kat sini, kalau tak silap saya, kalau 10 kilometer berdekatan dengan hospital, kita bagi free. Lebih daripada Mhm. tu ada sedikit charge yang Mhm. sangat-sangat minimum. Dan Mhm. tuan-tuan boleh berhubung dengan doktor. Kalau dengan saya, di bawah saya lah. Dan Mhm. saya biasanya tidak pernah tutup handphone saya dalam dah 10 tahun sejak berkhidmat dengan Columbia Asia. Tuan-tuan boleh telefon saya 24/7, tak ada masalah. Dan Mhm. insya-Allah sebenarnya kita boleh bantu. Dan Okey. ini apa yang akan berlaku adalah kita akan bukan saja memberi konsultasi bagaimana tuan-tuan patut membuat kuarantin sendiri di rumah, Mhm. dan apa ubat-ubatan yang patut tuan-tuan buat, apa Mhm. yang patut dan bila patut datang ke hospital untuk rawatan bila perlu sebenarnya. Mhm. So kalau tuan-tuan ada apa-apa keinginan sebagai nak menjadi sebahagian dari pesakit kita di Columbia Asia ini, boleh telefon Columbia Asia minta untuk masukkan dalam program dia panggil Home Civilian Order Teleconsultation, di Okey. mana kita ada staff kita yang bertugas yang Okey. akan mengambil segala butir-butiran tuan-tuan, dan kita daripada situ kita akan mulakan program kita. Program ini adalah tuan-tuan akan berada di rumah, Mhm. tidak akan datang ke hospital, biasanya Mhm. kategori 1 dan 2, Mhm. dan tuan-tuan ada apa-apa masalah akan bercakap dengan saya sebagaimana malam ni. Kemudian Okey. saya akan bagi saya punya consultation dengan melalui telefon sebegini, dan apa-apa yang patut dibuat kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau perlu ubat-ubatan saya akan juga akan beritahu, dan kita akan hantar Hmm. ubat-ubatan ke rumah tuan-tuan, ke Okey. pintu rumah tuan-tuan. Wow. Okay, so saya recap balik apa yang Dr. Amir kata. Di hospital yang saya dan Dr. Amir bertugas, Columbia Asia Hospital Ceras, kami dah bangunkan satu perkara untuk membantu you all semua. Tak kisah di mana juga anda berada di Malaysia, you boleh
connect dengan Dr. Amir ataupun seorang lagi doktor pakar internal medicine juga, kawan Dr. Amir, Dr. Peter, untuk dengan package ini, yang mana anda boleh pilih, anda boleh buat appointment, anda boleh pilih dan anda akan diberi konsultasi secara maya. Jika perlu, ubat akan dihantar ke rumah anda dan anda boleh continue. Contohnya hari pertama saja. Lepas tu kalau nak sambung 3 hari later, 5 hari later, dia ada option dia. So untuk dapatkan penerangan lebih lanjut tentang perkara ni, you all boleh contact link yang kita dah letak dekat situ. You all boleh call Columbia Asia Hospital Ceras, boleh bercakap dengan the team untuk dapatkan a little bit more information tentang package tersebut. Okay doktor, thank you so much sebab saya tahu Dr. Amir banyak put effort untuk buatkan package tu. Sebenarnya why kita orang came up with this package sebab ramai yang ada problem. Ya, kadang-kadang bila dia dalam kuarantin tiba-tiba kesihatan dia merosot, dia pun tak sedar. Kadang-kadang dia tak ada support system, tak tahu siapa nak tolong monitor kan. Dan dia pun tak tahu apa nak monitor. So at least kalau sekali dalam satu kuarantin tu pernah consult dengan doktor, doktor pernah tengok anda, pernah tolong assess untuk anda, saya rasa ia sebenarnya banyak membantu untuk anda teruskan kuarantin itu. Dan kalau in between tu dah tahu dah doktor mana nak contact, is at least lah memberikan satu ketenangan jiwa. So thank you so much doktor about that. Saya nak tanya tentang happy hypoxia sikit sebab ramai yang tanya tentang tu. Mereka nak faham apa itu happy hypoxia. Boleh tak Dr. Amir share dengan kami? Lah, happy tu happy. Orang happy. Tapi sebenarnya apabila kita melihat oksigen mereka dah rendah. Contohnya 90. Tapi mereka tidak ada apa-apa simptom. Ini yang bahaya ni. Kepada pesakit COVID, biasanya pesakit COVID ni akan jadi lagi teruk awal pagi. Awal pagi. Tuan-tuan akan tidur malam rasa macam okey je. Tapi pukul 2-3 pagi bangun akan mula batuk. Dan mula batuk, bila batuk mula sesak nafas. Itu adalah tanda-tanda yang bahaya. Yang bahaya tentang orang yang ada masalah hypoxia ni. Mereka tak tahu. Dan pada keadaan biasa macam bersembang bercakap macam ni, walaupun oksigen dah drop 90, mereka tak rasa apa, mereka masih lagi happy. Sebab itu saya beritahu tadi, oksigen pulse oximeter yang saya monitor dekat rumah tu sangat penting. Sangat penting sebab kita tak nak happy hypoxia. Happy hypoxia ni menyebabkan banyak kematian yang berlaku sebelum sampai ke hospital. Kita kena elakkan benda ni. Okey, yang kita sebutkan sebagai BID lah, brought in date. Ya. Brought in date, ya. Ya, okey. So doktor, menyentuh tentang kuarantin di rumah, rawatan COVID dan sebagainya, kita belum sampai betul-betul terhadap long COVID. Jadi orang yang kuarantin dekat rumah ni doktor, ramai yang ambil ivermectin. Bila saya bercerita tentang ivermectin pun, you all boleh letaklah hashtag ivermectin ya. You all nak share pun boleh letaklah tentang ivermectin ya. Jadi bila bercakap tentang ivermectin ni kan doktor, saya ni kadang-kadang kena ada kekebalan sikit sebab backlash yang dapat tu boleh tahan lah juga. Jadi apa pendapat dan pengalaman Dr. Amir dengan ivermectin? Orang mencanang saya, dia kata ivermectin ni dah 40 tahun dah dalam industri perubatan. Jadi sebab saya junior, maybe lah saya tak ada pengalaman menggunakan ivermectin sebelum ni. Jadi saya ajaklah doktor yang dah beruban sikit untuk berceritakan dengan kita tentang ivermectin. Dr. Amir, apa komen doktor tentang ivermectin doktor? So, okay. Kita apabila kita nak bercakap atau memberi ubat kepada mana-mana pesakit, sebenarnya kita kena ada evidence. Evidence ni mestilah datang daripada jurnal-jurnal yang diiktiraf. Banyak orang keluarkan jurnal, tunjuk kat kita, oh, ini ivermectin ni telah pun dikeluar di jurnal di UK contohnya. Tapi jurnal ni jurnal yang tidak diiktiraf oleh perubatan, ya. So kena faham. Dan kita pula di Malaysia ni sebenarnya ivermectin ini walaupun dia orang cakap kata diluluskan, banyak fakta yang bagi saya tak apa betul. Diluluskan untuk kegunaan pada haiwan, tidak diluluskan pada manusia. Jadi bagaimana kita pada masa sekarang sebagai contoh kan, nanti kalau kita berikan ubat, kalau saya senang, bagi saya nombor satu jangan melakukan sesuatu kerosakan. Sebagai contoh Dr. Mala kan, ada ubat di hospital, cefotaxime, IV cefotaxime. Dr. Mala pernah pakai tu ubat ni? Tak ingat. Tak pernah. So cefotaxime ini adalah ubat antibiotik yang kuat yang kita beri kepada pesakit. Tapi kalau kata saya bertanya kepada orang lain yang tidak pernah beri ubat ni, dia kata dia tak pernah beri dan dia tak nak beli. Dia tak nak beri sebab apa? Dia tak ada pengalaman. Kita tak ada pengalaman. Adakah kita mengatakan bahawa dia tu tak betul? Taklah. Ini yang berlaku sekarang. Ini yang berlaku sekarang. Ivermectin. Ada ramai pesakit saya, doktor, macam mana saya nak ambil ivermectin? Saya kata saya tidak ada pengalaman untuk mengambil. Kalau tuan-tuan nak ambil, silakan. Pun tak ada pengalaman
Saya tidak ada pengalaman untuk mengambil ivermectin ini. Dan so far proven sampai hari ini, saya beritahu mula tadi, vaksin menunjukkan penurunan yang begitu ketara kepada mana-mana pesakit yang mengidap COVID. Manakala Okay. ivermectin sebagai contoh, saya tengok kajian yang dilakukan. Ada kajian dilakukan ivermectin dicampurkan dengan ubat-ubat lain. Sebagai contoh, antibiotics. So maksud dia, kalau kita nak buat kajian, kita kena compare apple to apple. Kita tak boleh ada apple campur lemon, campur apa, nak compare. So kita tahu mana kebaikannya. Jadi kalau dari segi itu menyebabkan saya katakan bahawa so far, sebab itu Kementerian Kesihatan punya keputusan masih lagi hingga sekarang. Ivermectin ini diluluskan bersyarat untuk kegunaan secara untuk kajian ataupun di universiti for example, dan tidak boleh digunakan kepada mana-mana pesakit. Tapi adakah itu kesalahan bagi saya yang tidak pernah menggunakan? Sebab saya tanya Dr. Mala tadi, cefotaxime Dr. Mala tak pernah guna, adakah saya boleh paksa Dr. Mala untuk menggunakannya? Tidak boleh. Tak boleh. Dan kita tidak mahu melakukan kerosakan. Kalau saya sebagai contoh, saya tidak tahu ubat itu bagaimana tindak balasnya. Dan sebagai contoh, saya tidak mahu menggunakannya. Apa berlaku? Saya bagi hari ini, esok pesakit itu meninggal. Kita pula Apakah yang kita yeah. pula dipersalahkan? Yeah. Kan biar kita, sebab itulah kita kena ada evidence base. Kita bercakap mesti ada evidence base. Kalau tidak ada evidence base, saya takut mereka anggap ivermectin ni macam tongkat ajaib. Tahu malah, tongkat ajaib. Macam lampu Aladin. Bila ada je ivermectin, semuanya selesai. Tak, saya ada pesakit yang ambil ivermectin yang sakit teruk, masuk sampai kategori 4. Ada juga pesakit ivermectin di hospital saya yang masuk sangat teruk. Jadi kalau kita yang sentiasa melihat pesakit ini, kita tidak perlu fokus kepada satu-satu ubat sahaja. Betul. Ada ubat lain yang secara klinikalnya terbukti, kita menggunakan. Banyak ubat-ubat lain yang boleh digunakan. Jadi sebagai contoh, jangan paksa. Jangan siapa paksa kita untuk menggunakan ivermectin, mereka mengatakan bahawa ubat itu baik. Padahal kita tidak pernah ada pengalaman. Dan kita ada lesen. Dan kita lesen, nombor satu, kita kena pastikan tidak ada kerosakan yang kita lakukan kepada pesakit kita. Itu sangat penting. Kalau kita tak tahu ubat tu tindak balas dia macam mana. Sebagai contoh, bila mereka tanya saya, doktor, saya nak makan ivermectin. Saya kata, okey, makan. Saya kata makan. Lepas tu dia tanya saya pula, berapa dosnya? Itu susah lah sebab saya tidak tahu berapa dosnya. Ada yang makan sampai 8 biji masuk kat hospital saya. Ada yang makan 15 biji dah nyawa-nyawa ikan masuk. Sebab tidak ada satu pun guideline yang menyatakan bahawa yang mana dos yang terbaik. Betul. Jadi saya tidak menggunakan ivermectin dan saya tidak berpengalaman menggunakan ivermectin. Tadi ada seorang penonton kita pada malam ni komen, doktor. Dia kata saya dengar hospital swasta memberi ivermectin. Jadi Rashimah Abdul Rashid dia kata saya dengar banyak hospital swasta gunakan ivermectin dan saya dan Dr. Amir ada dua-dua dekat sini. Jadi saya nak disclaim, no, kami tidak menggunakan, tapi kami dah dibanjiri ataupun dihadiri oleh komplikasi-komplikasi ivermectin. Nadi berdenyut dengan tidak normal, sesak nafas, muntah, berdebar-debar, itu adalah antara yang saya sendiri jumpa. Dr. Amir can speak, betul ke doktor? Hospital swasta banyak guna ivermectin? Tak, kita tidak menggunakan. Okay, so jangan salah quote Ya, kita tak gunakan dan saya just nak sentuh sikit lah doktor. Saya pun ada rakan-rakan, jiran-jiran lama, saudara mara yang bila close contact ataupun positif, dia kata saya nak ambil ivermectin ni macam mana, okey ke tak? Nah, saya tanya dia macam mana awak dapat ivermectin tu? Sebab ivermectin di Malaysia dalam market yang halal ataupun yang disahkan diimport hanya untuk kegunaan haiwan. Jadi mereka yang dapat ivermectin untuk kegunaan manusia, dia orang marah saya. Dia orang kata, Dr. Mala ni tak tahu ke ivermectin ni dah 40 tahun untuk kegunaan manusia? Saya kata ya, yang kegunaan manusia tu tak ada kat Malaysia. Dia ada dekat India, dekat Filipina dan sebagainya. Rupa-rupanya dia orang beli daripada negara sana lah. Jadi not a legit import lah dia bawa masuk secara tidak sah. Jadi saya tanya kat dia orang, bila korang beli secara tak sah macam tu, apa jaminannya itu adalah ivermectin yang legit?
Kalaulah saya jual kan, mungkinlah satu dua tu saya bagi yang betul. Lepas tu, yelah zaman sekarang ni semua orang ada printer, thermal printer boleh buat. Saya buat kotak, saya letak label, saya letak vitamin dalam tu. Kos saya baru RM10. Saya jual satu kotak tu RM400. You're not gonna know. Tak ada siapa tahu because anyway that is an illegal selling. Ia tidak authorized. So bila you all beli, saya dengar doktor hari tu ada dekat page Lotih Dr. Mala sendiri, ada seorang yang komen, dia kata bila saudara dia disahkan positif COVID, dia punya susah nak dapat ivermectin sampai dia beli RM1,000 untuk kegunaan seorang. So it's a bit worrying lah the way it's going when kita tahu sebenarnya asal usul kontroversi ivermectin dan COVID ni bermula dari satu makmal yang dicuba ke atas golden hamster, itu je. Kajian terhadap manusia tak settle lagi. Jadi Dr. Amir dah kata hanya dibenarkan penggunaan dengan pemantauan pakar di hospital-hospital untuk tujuan kajian. So Dr. Amir, doktor pun tak guna ivermectin. Apakah methods of COVID treatment yang doktor guna untuk pesakit-pesakit inpatient di hospital yang doktor rawat? Other methods, other manners of treatment? Bergantung kepada kategori dia pesakit itu sampai, pesakit itu datang jumpa kita. Kategori satu ni, kategori satu yang orang kata bagi ivermectin, bagi whatever ubat dia recover ni, sebenarnya bagi Panadol je kategori satu ni. So adakah kita nak claim bahawa Panadol paracetamol ni boleh merawat COVID? Kalau kategori satu. Bila sampai kategori dua, di mana dah ada simptom dan kita bagi rawat simptom. Dan pada masa ini ada kajian menunjukkan bahawa kita boleh bagi ubat-ubat antivirus. Okay. Specifically untuk rawat COVID. Terlalu banyak ubat antivirus yang berada di market pada masa sekarang. Alright, so adalah modality of treatment yang lain selain daripada ubat-ubatan ni lah. Okay. Biasanya saya okey, ada banyak soalan ni doktor. Saya pun tak tahu dah nak ambil yang mana satu. Tetapi nak tanya pada Dr. Amir lah. So pesakit-pesakit yang doktor rawat dekat hospital ni, so bila dia orang discharge, dia orang keluar, macam definisi yang doktor bagi tahu tadi, dia boleh ada long COVID. Jadi normal tak untuk satu-satu jangkitan virus? Contohnya demam denggi ke, demam campak ke, chickenpox ke, ataupun long COVID ataupun COVID-19 ni, adakah normal untuk dia ada satu komplikasi jangka panjang? Adakah normal untuk ada long COVID ataupun ini hanyalah unik untuk COVID sahaja? Kenapa ada sesuatu bernama long COVID, doktor? Okey. So sebagaimana Mala beritahu tadi, di Malaysia saja kita ada lebih kurang berapa juta? 1.46 juta sekarang. 1.46 juta sekarang. Jadi maksud dia kita dah ada 1.46 juta orang yang pernah kena COVID. Jadi apa yang berlaku, kejadian ini, insiden terlalu banyak. Bila terlalu banyak, maka sudah pasti akan banyak orang yang mendapat komplikasi. Apabila kita membicarakan tentang komplikasi long COVID ini, kategori 1 dan 2 ni, kalau ikut by teori dia dalam masa 2 minggu, kita sepatutnya fully recover. Dalam masa 2 minggu. Apabila sampai kategori 3, lebih kurang 3 ke 4 minggu, bila masuk kategori 4 dan 5, dah sampai kadang-kadang 8 ke 10 minggu. Jadi sebab itulah apabila kita nak merawat, kita pastikan pesakit ini masuk hanya kategori 1 dan 2. Bila penyakit itu progres, makin teruk, kerosakan masih berlaku dengan begitu banyak, maka bukan saja berlaku, komplikasi ini juga bukan saja berlaku kepada fizikal. Kita selalu bercakap tentang fizikal. Paling banyak lebih kurang 20 ke 80% pesakit akan datang dengan keletihan, letih. Pesakit akan keluar, doktor, sejak keluar ward saya tidur je. Lepas tu isteri dia membebel. Apa abang ni sejak keluar pada hospital tidur je. Tapi itu adalah simptom fatigue. Keletihan yang melampau berlaku selepas COVID. Saya ada pesakit, dia kata, doktor, saya dulu petang-petang saya boleh keluar berjalan-jalan, sekarang saya tak boleh. Lepas kena COVID, saya memang letih. Dan ada banyak kes, apabila that's why masa kita pesakit sebelum balik ke hospital, kita cuba minta fisioterapis kita bantu biar pesakit berjalan, bangun daripada katil, berjalan, pergi ke tandas, kita bantu. Sebab apa?
mereka akan Sama-sama. ada satu keadaan di mana keletihan yang teramat sangat. Ada setengah akan jatuh. That's why sangat bahaya. Oh. Dan kepada mana-mana penonton pada malam ni, kalau ada lah siapa-siapa yang baru balik, suami, isteri yang baru balik pada hospital, janganlah paksa dia, bang, pergilah exercise, duduk tidur je siang malam pagi petang ni. Sebab ini adalah simptom, ada komplikasi selepas mereka kena COVID yang dipanggil keletihan yang sangat teruk. Sama juga, pesakit akan ada sesak nafas. Mereka akan ada sesak nafas. Apa pun kalau dulu dia boleh berjalan ke sana ke sekarang dia dah sesak nafas. Dan kadang-kadang ada sakit dada, ada rasa dada yang menekan dan lain pada itu juga adalah batuk. Mereka akan ada Okey, batuk. betul. Dan ada orang Batuk. bertanya, doktor, saya dah lama dah batuk. Dan ada cara rawatan. Sebab itu di Columbia Asia juga kita buatkan satu klinik khas yang dipanggil klinik Post-COVID. selepas COVID. Yes. Post-COVID Clinic, PCC. Yes. Betul. So mana-mana penonton pada malam ini yang ada simptom-simptom yang long COVID ni yang berterusan. Batuk, sesak nafas, sakit dada, keletihan yang melampau, tuan-tuan boleh datang ke klinik kita. Klinik kita akan buat biasanya kita buat petang pukul sila 3 dapatkan sampai 5. detail lah 3 sampai 5 petang dan kita akan bagi fokus kepada long COVID syndrome ini. Di mana tuan-tuan akan dibuat pelbagai ujian sebagai contoh X-ray. Saya tahu ramai kawan-kawan rakan-rakan saya yang masuk di pusat kuarantin, mereka tidak pernah dibuat even satu X-ray pun. Mereka hanya dikatakan, okey sudah balik, habis 10 hari balik rumah kuarantin. Dan kita tidak menilai keterukan, kerosakan yang berlaku kepada paru-paru mereka ni. Jadi Columbia Asia Cerah mengambil pendekatan ini, nyatakan bahawa kita terpaksa buat sesuatu. Di mana kalau hospital kerajaan terlalu sibuk melakukan merawat acute COVID ini, maka kita pergi ke arah chronic COVID ataupun long COVID, kita ambil tanggungjawab. Okay? Sebagai contoh, tuan-tuan akan diambil ujian darah dan ujian darah ni kita akan tengok aktiviti penyakit COVID ni. Especially dia panggil CRP. CRP kalau orang yang kena COVID yang teruk, CRP dia akan tinggi. Bila tuan-tuan akan recover, CRP itu akan turun. Dan ada juga bila kita buat full blood count. Full blood count melihat bagaimana white blood cell, darah putih, darah merah dan sebagainya. Dan kadang-kadang apa yang berlaku, mereka recover daripada COVID. Tapi mereka ada jangkitan kuman yang lain. Bacteria infection yang lain. Dan paling menakutkan, apabila semua orang bercerita tentang COVID, maka kita juga lupa bahawa kuman-kuman lain juga ada. Sebagai contoh, ada pesakit yang datang ke kita ni demam seminggu selepas balik rumah, kita masih lagi nak tengok COVID. Rupa-rupanya kita cek denggi. Betul, saya ingat. Sebab itu penting untuk kita doktor ni jangan kata penyakit kat dunia hanya ada satu je, COVID. Yang lain dah tak ada, tak boleh. Kita buat X-ray, kita buat ujian darah, kita mungkin hantar kahak untuk buat pemeriksaan yang detail dan kita confirm apa masalahnya. Dan PCC ni, Post COVID Clinic yang Columbia Asia jalankan ni, saya rasa antara yang pertama yang ada di Malaysia. Dan saya menjemput tuan-tuan yang mana yang ada pada malam ini buat appointment. InsyaAllah kita akan bantu tuan-tuan. Okey. Ada ramai yang ada bertanya tentang kos dan sebagainya. Kami tak boleh share tentang kos dalam online macam ni sebab niat kita nak kongsi ilmu, niat kita nak share ilmu, niat kita nak tambah ilmu malam ni. Tapi kalau you all nak berjumpa dengan Dr. Amir yang terlebih handsome daripada biasa malam ni, saya dah letakkan link, saya sempat copy link dan letak dekat sana. So you all boleh klik link tu untuk buat appointment, nanti boleh berjumpa dengan mana-mana consultant physician. Macam Dr. Amir kata, setiap hari Isnin sampai Khamis Isnin sampai Khamis 3 hingga 5 petang, mana-mana pesakit post-COVID kita ada klinik khas, kaunter khas untuk bekas pesakit COVID-19 membuat pemeriksaan. Pemeriksaan ni kita tak boleh nak kata buat ini saja, buat ini itu saja. Doktor akan nasihatkan apa yang sesuai untuk anda periksa dan doktor akan bagi tahu tahap kesihatan anda di mana, ada parut ke, tak ada parut ke dan sebagainya. Doktor, sebelum terlampau lewat, sekejap lagi kita nak mainkan satu video berkaitan dengan long COVID, perkongsian daripada pesakit-pesakit sebenar tentang struggle mereka berdepan dengan
long COVID ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya Dr. Amir, seseorang yang telah habis kuarantin, dia dah keluar kuarantin, dah dapat kuarantin release letter sama ada 10 hari ataupun 14 hari. Patut tak kita takut dengan dia? Patut tak dia dijauhi? Boleh tak dia pergi ke klinik ataupun hospital? Boleh tak dia keluar daripada kuarantin dia? What's the school of thought, doktor? Okey, kalau sebelum Delta variant ni, dulu kita cakap mula-mula kita kata 14 hari kan? Kemudian diturunkan kepada 10 hari. Cuma apabila Delta variant ni, setengah-setengah pakar ni mereka lebih rasa selesa dengan 20 hari. Sebab apa? Sebabkan kita ambil jalan penyelesaian untuk mengurangkan kebarangkalian jangkitan, especially dengan Delta variant ini. Tetapi tuan-tuan kena faham, bukan itu saja yang kita kena risaukan. Kita kena risaukan sama ada nombor satu, kalau tanya saya, adakah tahap vaksinasi kita. Kalau orang yang dah ambil vaksin, sebenarnya kita dah kuranglah rasa takut untuk terdedah kepada orang-orang yang selepas keluar pada COVID ini. Tetapi secara keseluruhannya, sebenarnya apabila mereka recover daripada COVID selepas kita katalah 14 hari ataupun sekarang dia kata 20 hari, mereka ni tidak perlu lagi ditakuti. Kita tidak perlu takut pada mereka. Macam kita pun kalau dekat dengan hospital selepas mereka 20 hari, kita dah rasakan tidak ada apa-apa lagi nak ditakutkan dengan pesakit-pesakit selepas COVID ini. Sebab itu saya nasihatkan, saya ada banyak komplain lah daripada pesakit-pesakit saya. Ada yang ibu lepas kena COVID, umur 70-an, anak-anak tak balik kampung langsung tengok dia. Dia dah kena COVID dah sebulan dah. Tolonglah balik, tengoklah mak ayah ni. Kan? Mereka ni takut. Dah sebulan pun tak nak jumpa mak ayah lagi. Bagi alasan bahawa takut merebak. InsyaAllah dah tak kena dah. Dah okey dah sebenarnya. Kan, thank you for that reminder, doktor. Saya pun dah berbuih dia juga mulut cakap dengan dia orang kan. Kadang-kadang orang yang dah habis COVID ni, dah habis kuarantin ni, kita lagi puas hati dengan dia orang sebab kita tahu dia bekas pesakit daripada orang yang kita tak tahu pun status dia close contact. Esok jadi close contact ke, esok jadi positif ke, lagilah kita rasa bahaya kan. Jadi doktor, kita nak mainkan satu video pendek untuk kita dengar daripada bekas pesakit sendiri tentang struggle mereka berkaitan dengan long COVID, berapa banyak diorang terpaksa lalui dengan long COVID, sama ada di hospital ataupun stigmatization ataupun mereka punya simptom sendiri. So jom kita mainkan video dan lepas tu kita akan berjumpa balik dengan Dr. Amir berkenaan dengan soalan-soalan kalian. So lepas ni saya akan bacakan soalan, tolong share untuk soalan anda dibacakan. Jom kita tengok video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hezri Baharudin, merupakan bekas pesakit COVID stage 4 ICU Hospital Sungai Buloh. Jadi di sini saya ingin kongsikan tentang pengalaman saya, bagaimana saya lalui dalam tempoh 6 bulan sebagai bekas pesakit COVID. Antara simptom atau gejala yang saya alami semasa positif, saya demamnya berpanjangan, saya batuk, saya hilang selera makan, sakit pada bahagian sendi badan saya, dan antara yang paling teruk adalah saya sesak nafas yang menyebabkan saya dimasukkan ke ICU. Hai, saya Fiza Sabjahan. Saya nak kongsikan kepada anda antara gejala sepanjang dan juga selepas saya kuarantin. Sebab tu saya kuarantin, saya mengalami gejala-gejala ringan saja, antaranya seperti masalah sakit kepala, hidung berair, ada demam sedikit di awal-awal hari pertama, sakit-sakit badan dan juga sendi, hilang telia bau, hilang telia rasa. Paling ketara saya mengalami masalah sakit kepala yang sangat teruk dan kerap, ada rasa nak hitam dan sukar untuk tidur. Kalau ikutkan masa awal-awal misalkan positif, saya tidak mengalami sebarang gejala, tetapi along the way sepanjang kuarantin, saya ada mengalami beberapa simptom kecil, mungkinlah saya rasa itu kecil, seperti badan yang lemah, lesu, dan kadang-kadang saya mengalami tekak yang tidak selesa. So bila kita telan makanan atau apa-apa, kita rasa something stuck dekat dalam tekak kita. Selepas discharge daripada hospital, saya masih merasakan simptom sewaktu positif tu ada pada saya. Antaranya pada 2 bulan yang pertama, saya masih batuk, saya cepat penat, saya rasa lesu, saya mengalami mudah diserang asma. Itu antara yang saya alami lah dalam tempoh 2 bulan yang pertama. Pernah berlaku satu peristiwa pada bulan 5
saya dimasukkan kembali ke Hospital Shah Alam disebabkan sesak nafas. Ini kerana kedegilan saya lah. Doktor pakar rehab dah beritahu kita ni tak boleh buat kerja berat, tak boleh paksa paru-paru kita bekerja. Jadi disebabkan kedegilan saya turun naik anak tangga, saya buat kerja. Jadi akhirnya saya sesak nafas dan dimasukkan kembali ke Hospital Shah Alam akibat kedegilan saya ni. Okey, itu antara yang saya alami lah. Walaupun dah discharge, saya masih merasakan dalam tempoh 2 bulan pertama tu amat struggle juga. Kita ni nak pulih. Okey, kita akan rasa memang cepat penat, kita akan rasa lesu, kita akan batuk tu masih ada, tapi itulah yang kita lalui. Selepas tempoh kuarantin pula, selepas tempoh 10 hari dah potong gelang tu, saya tiba-tiba jadi batuk-batuk. So saya ada masalah batuk-batuk, masih lagi ada masalah sakit kepala, susah nak tidur dan cepat penat juga. Selepas tempoh kuarantin tu lah dia masih berlaku. Saya mengalami masih keadaan penat, lesu. Dia punya perbezaan tu bila kita bangun tidur and then tak sampai beberapa jam selepas kita bangun tidur, kita rasa mengantuk balik. Dan itu mungkin antara simptom yang saya alami, dan kemudian saya ada rasa sakit-sakit badan, muscle pain, sengal-sengal kat kawasan certain area. Sampai sekarang itu masih lagi ada. Assalamualaikum, saya Muhammad Saifullah bin Abdullah, berasal daripada Sungai Pedani, Kedah. Untuk makluman, saya telah terkena serangan COVID-19 ketika bekerja secara sementara di Kota Kinabalu, Sabah. Saya merupakan bekas pesakit stage 3 dan kini mengidap long COVID. Long COVID saya ini dikesan pada ketika 4 atau 5 hari setelah saya keluar daripada Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, di mana saya mendapati saya punya kahak berdarah ketika saya batuk, dan darah yang keluar itu kelihatan seperti fresh blood. Bila dirasa dalam mulut keadaan hanyir, berbau hanyir. Selanjutnya saya telah merujuk kembali kepada Hospital Queen dan melaksanakan pemeriksaan lanjut dan disahkan saya mempunyai darah beku dalam kedua-dua paru-paru saya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang dikenali sebagai pulmonary embolism, iaitu PE. Okey doktor, dah begitu ramai di ruang komen yang dah tanya tentang macam mana nak buat appointment. So guys, kita settle live dulu. Nanti lepas live Dr. Mala reply komen you all one by one. Tapi don't worry, saya dah letakkan link, call saja dekat sana. Yes, office hour, Siti Suryani Saad. Boleh call office hour sebab sekarang Dr. Amir tengah live dengan saya, assistant dia tak boleh nak jawab untuk buatkan appointment. Berkenaan dengan video tadi doktor, kita dengar pengakuan daripada survivor mereka sendiri. Salah seorangnya adalah pengacara Wanita Hari Ini TV3, Fiza Sabjahan. Begitu banyak simptom long COVID yang dia sharekan. Saya pun bila saya dengar sangat sayu sebenarnya. Dan salah seorang ustaz yang lepas tu dia dapat jangkitan kuman kembali dekat paru-paru dia. Community acquired pneumonia dengan bronchospasm episode ni, dia macam asma balik, masuk hospital balik. Dr. Amir ada tak pengalaman rawat pesakit selepas COVID sampai masuk hospital semula? Ada ramai. Biasanya Ramai apa? sebenarnya. Apa cuba doktor ceritakan salah satu apa diagnosis dia sebenarnya? Presenting symptom dan diagnosis. Biasanya mereka datang dengan keterukan, batuk tu jadi teruk, kahak bertukar menjadi kuning ataupun hijau. Kemudian mereka juga sebenarnya akan datang dengan penat, sesak nafas sebagainya. So apa kita buat di hospital, kita akan buat pemeriksaan perubatan semula, buat x-ray, buat ujian darah. Dan biasanya saya ada pesakit yang kalau terlalu teruk dirawat di pesakit luar tak baik, kita akan masuk ke dalam hospital dan kita akan start dengan ubat. Dan majoriti mereka ni akan respon dengan rawatan yang kita berikan. Majoriti. Okey. Macam mana pula dengan simptom yang tak seteruk macam yang survivors tu cakap? Ada Kak Ria ni dia kata lepas COVID dia ada GERD,
dan dia ada anxiety. Sebenarnya saya banyak dengar daripada kawan-kawan saya sendiri, doktor, anxiety dari segi tak boleh tidur malam, anxiety dari segi tiba-tiba rasa nak menangis. Jadi sesuai ke berjumpa dengan Dr. Amir juga untuk treatment ke benda ni boleh rawat dengan biasa dengan exercise sahaja dan sebagainya? Okey, dia komponen dia. Okey, kita banyak berbicarakan tentang physical illness kan, Betul. masalah-masalah fizikal. Kita Mhm. jarang bercakap tentang psikologi. So ada ramai pesakit selepas mereka kena COVID ni, mereka mendapat penyakit depression, kemurungan. Ada yang anxiety, rasa macam panik tak tentu arah kan. Ada juga yang rasa dah tak ada apa, tak boleh nak hidup. Ada yang macam-macam perasaan yang negatif. Sebenarnya kita boleh buat, ada sebahagian dari pesakit saya yang ambil inisiatif, mereka buat group terapi. Ada di antara pesakit saya yang baik daripada COVID yang buat grup dia orang nasihatkan. Jadi apabila bekas pesakit COVID bercerita ke dengan orang yang bekas pesakit COVID, mereka mendapat satu macam sharing yang sangat baik. Kan kalau kata doktor cakap, dia orang cakap, alah doktor bolehlah cakap. Betul tak? Tapi kalau kita biarkan kepada pesakit, di kalangan Mhm. pesakit, mereka ni sebenarnya boleh bantu-membantu. Dan saya akui saya juga ada memberikan ubat-ubatan untuk tenangkan mereka. Ada cara rawatan. InsyaAllah mereka akan recover. Okay. Alright. So kepada yang anxiety, yang GERD dan sebagainya, macam yang Dr. Amir cakap, ada rawatan. Jadi you all jangan simpan simptom tu sendiri. Itu memang dilaporkan sebagai antara simptom-simptom long COVID. Jadi berjumpalah dengan doktor yang berdekatan dengan anda. Ini tak boleh teleconsultation. Teleconsultation tu kita buat untuk orang yang kuarantin saja. Ini kena berjumpa dengan doktor, kena check betul-betul GERD tu biasa-biasa ke ataupun kena buat ECG ke, kena check jantung ke dan sebagainya. Jadi please tolong pergi ke doktor yang berdekatan dengan anda. Kalau yang dekat nak datang ke sini tak apa, yang nak perlukan rentas apa-apa, perlukan urusan, boleh call sini. Tapi doktor-doktor yang berdekatan dengan anda, you all boleh jumpa. Dapatkan pemeriksaan, dapatkan rawatan, dapatkan nasihat dan apa ni, you all clearkan you punya mind tu. Uh, nak tanya sikit lagi doktor, banyak sangat soalan-soalan dalam apa ni ruang komen ni, tapi saya nak tanya. Uh, Selepas COVID, ada orang kata kena buat x-ray. Semua pesakit kena buat x-ray. Ada orang kata tak payah buat. Ada pula certain center yang suggest untuk buat CT scan. Boleh tak doktor terangkan kepada penonton pada hari ini? Saya pun sebenarnya nak tahu juga. Bila doktor buat x-ray, bila doktor tak buat x-ray, bila doktor rasa perlu buat CT scan dan kalau Dr. Amir sendiri rawat seseorang itu daripada awal COVID sampai dia dah discharge sampai post COVID, apa waktu terbaik untuk Dr. Amir rasa untuk buat x-ray paru-paru sebenarnya? Okey. Mana-mana pesakit pada hari pertama datang, kita akan ambil satu x-ray. X-ray sebagai kita punya baseline x-ray lah. Okay. Kemudian kalau masa rawatan di dalam hospital, Mhm. semasa mereka ada acute COVID ini, kita melihat bagaimana perkembangan mereka lah. Ada setengah itu kategori 2 dan 3 tidak menjadi lagi teruk dan kita tidak perlu buat x-ray seterusnya. Ini bukan apa, tak jimatkan kos. Ya. Okay. Tapi kalau ada setengah pesakit, dia akan cakap, doktor sebelum balik saya nak buat satu lagi x-ray. Jadi saya nak puas hati sebelum dengan selepas saya rawatan pun boleh. Okay. Kemudian apabila follow up di hospital, Mhm. follow up seminggu ataupun 2 minggu selepas itu, kita akan buat x-ray. Dan untuk buat CT scan ini pun sama. CT scan ini kalau kita di private ni, ialah kita boleh buat mana-mana yang nak buat. Tapi secara keseluruhan, kita melihat bagaimana perkembangan pesakit. Sebagai contoh, mereka ni datang, simptom dah tak ada batuk, tak ada lagi sakit dada, tak ada lagi sesak nafas. Buat x-ray pun dah okey, oksigen dia 95 dan ke atas, saya tak akan buat CT scan. Bukan apa, CT scan Okay. pun ada kos tertentu. Tetapi, kalau kata kita melihat mereka makin teruk, semakin teruk di mana kita periksa pemeriksaan, kita mendengar crackle sound, sound di dalam paru-paru yang sangat banyak sampai ke atas kita rasa, dan oksigennya tak bagus, dan orang ini perlu kita buat CT scan. Dan sama juga untuk CT scan ini bukan saja nak melihat kerosakan kepada paru-paru, dan Mhm. kadang-kadang komplikasi daripada penyakit COVID ini, mereka mendapat darah beku, dia panggil pulmonary embolism. Pulmonary embolism ini salah satu yang menyebabkan pesakit tidak baik atau pesakit jadi lagi teruk. Dan selain daripada kita ingatkan bahawa penyakit disebabkan oleh COVID semata-mata, kita juga kena fikir bahawa mungkin bukan COVID. Ini mungkin komplikasi sebagai darah beku pulmonary embolism ataupun sebab-sebab
lain sebab jangkitan kuman-kuman yang lain yang berlaku selepas kita beri lebih-lebih lagi steroid yang tinggi kepada pesakit-pesakit kita. Okey. Alright, faham. Now, doktor, nak tanya sedikit sebanyak tentang beberapa situasi yang lain. Saya ingat memang ada seorang pesakit, dia memang follower Dr. Mala sebenarnya datang selepas COVID, demam yang tinggi, yang teruk macam Dr. Ami ceritakan tadi, bila cek sebenarnya dia denggi. Jadi sebenarnya selepas COVID, kadang-kadang kita jumpa beberapa masalah kesihatan yang lain sebenarnya. Macam jantung, kadang-kadang jumpa tiba-tiba ada kecil manis. Waktu COVID tu baru tahu kan doktor, sebelum tu tak pernah tahu pun. Apa nasihat Dr. Amir kepada orang yang dah sembuh COVID, dia dah keluar daripada COVID tapi dia tak ada long COVID symptoms juga. Perlu tak sebenarnya dia buat check up, perlu tak dia buat medical check up, perlu tak dia check balik dia punya baseline ke tak apa, it's okay. Okey. So ada kajian menunjukkan bahawa mana-mana pesakit selepas mereka kena COVID, mereka akan dapat penyakit-penyakit kronik seperti mana darah tinggi. Ada juga yang datang dengan darah rendah, hipotensi. Ada yang datang dengan kencing manis. Dikatakan bahawa COVID attack dia punya pankreas, merosak pankreas menyebabkan mereka ni kena kencing manis. Jadi mana-mana pesakit, kalau amalan kita di hospital, biasanya selepas keluar daripada hospital, kita akan buat satu kali pemeriksaan general, seminggu atau 2 minggu selepas keluar. Kemudian mungkin sebulan atau 2 bulan sekali. Mesti ada pemeriksaan sepanjang mereka nak baik recover daripada penyakit COVID. Mesti buat pemeriksaan. Itu sangat penting. Okey, so baik buat pemeriksaan lah. Okey, Baik. doktor, ramai yang nak faham tentang pulmonary embolism ataupun batuk berdarah. Yang pertama, kalau selepas COVID tiba-tiba batuk tu kahak ada berdarah, bahaya ke tidak doktor? Dan macam mana nak tahu ia pulmonary embolism ataupun tidak? Apa itu pulmonary embolism? Okey, pulmonary embolism ni berlaku apabila darah beku berlaku di dalam salur darah Salur. paru-paru kita. Okey. Salur darah paru-paru. Okey, jadi orang ni kadang-kadang dia takkan datang dengan sakit dada saja. Setengah orang datang dengan pitam. Dia bangun, dia berjalan, dia pitam. Dia bangun, dia berjalan, dia pitam. Dia jatuh kat bilik air. Jadi ini benda-benda yang kita kena syak. Ada setengah orang tu bila dia balik pada COVID, dia balik pada rumah kan dia banyak tidur. Dan dia tidak bergerak banyak. Bila tidak banyak bergerak, kadang-kadang berlakunya darah beku pada kaki. Dia panggil deep vein thrombosis. Darah beku pada kaki ni dia akan bergerak naik ke paru-paru dan dia akan kena pada paru-paru. Kepada mana-mana pendengar ataupun penonton yang kata ada batuk berdarah tu, saya rasa elok buat pemeriksaan semula. Saya ada pesakit yang lepas COVID, kita dah check COVID dah baik, tapi bila buat X-ray makin teruk, check tengok TB. Tuberkulosis pun berlaku selepas tu. Jadi kita kena buka minda kita, kena tengok possibility yang lain dan tolong berjumpa dengan doktor anda untuk rawatan susulan. Okay. Alright, understand. So, Dr. Amir dah bagi semua tips waktu kuarantin nak buat apa, post-COVID nak buat apa keadaannya, Dr. Amir admit, apa blood test yang perlu buat dan sebagainya. Doktor, controversial question. Orang yang telah divaksin, bagaimana teruknya COVID dia, apa pengalaman Dr. Amir rawat orang yang telah divaksin, orang yang tak terima vaksin, lebih kurang risiko yang sama, golongan umur yang sama, komorbid yang lebih kurang sama, apakah keterukan COVID-19 infection dia. Dr. Amir dah cakap dah tadi, Dr. dah nampak perbezaan dia, tapi kalau secara objektif dia, Dr. nak explain secara simptom, x-ray dan sebagainya, apa yang Dr. boleh share dengan kami? Okay. So, Alhamdulillah lah sepanjang seminggu, saya rasa seminggu 2 ni, kita nampak begitu ketara sangat di mana bilangan pesakit yang teruk kategori 4 dan 5 yang datang ke hospital adalah berkurangan. Kalau dulu yang datang ke emergency kita ni kan, kadang-kadang oxygen saturation 50, SpO2 50%. 40%. Sangat-sangat bahaya. Kalau kita biar saja di rumah, mereka ni akan meninggal. Tapi sekarang ni mereka dah datang dengan kategori 2 dan 3 dan majoriti mereka dah ada ambil vaksin. Dan kalau saya ada satu kes di mana mungkin saya rasa penonton kalau dengar malam ni, pesakit saya dia akan tahu. Ada 2, anak dan mak. Datuk masuk hospital pada hari yang sama. Mak 78 tahun, anak baru 50 tahun. Jadi kita sebagai doktor ni bila pesakit umur tua masuk, saya punya berdebar tu,
palpitation tu lagi lebih. Kita takut ni makcik yang umur 78 ni at any time makcik ni akan deteriorate. Tapi alhamdulillah Night shift mereka pun ni tak adalah lega doktor. betul takut. Bila mereka dah dapat so called vaksin, makcik ni warga emas, kerajaan beri pilihan suntikkan warga emas ni dahulu dan makcik ni pergi dulu. Okay. Anak ni pula sebab dia warga antara tengah-tengah 50-an ni kan, dia tidak diberi vaksin, tunggu dulu. So bila masuk ward, mak masuk hari ni, anak masuk besok. So bila anak masuk besok, kita masuk dua-dua sekali dalam satu bilik dan saya ni beri banyak perhatian kepada mak yang umur 78 tahun ni. Kan kita cek darah, ada cek macam-macam. Yang anak ni kita relax. Rupa-rupanya yang deteriorate ni anak ni. Yang tak diberi vaksin, umur 50-an, dia deteriorate lagi teruk daripada mak ni. Mak selepas 4 hari boleh balik rumah, anak 14 hari di hospital. Jadi kalau saya nampak tu sekarang ni kalau masuk dia, kalau di emergency kita tu, kalau first kali dia datang sakit COVID, kita tanya dah ambil vaksin ke belum? Kalau dia kata ambil vaksin, kita kata okey ini okey. Tapi kalau dia tak ambil vaksin, kita akan rasa bahawa mereka ni akan deteriorate, mereka akan jadi lagi teruk dan kita sangat-sangat berhati. Jadi kalau kepada penonton-penonton kita pada malam ni, pergilah ambil vaksin. Pergi ambil vaksin, banyak kebaikannya. Saya idamkan, malah kita idamkan satu hari nanti, mungkin tahun 2022, bila saya cakap, malah daripada mana ni bawa balik anak. Daripada mana klinik, anak kena COVID tadi. Tapi petang ni dah okey dah balik dekat rumah. Kita dah rawat COVID kan, macam mana kita rawat demam batuk semua. Kita akan sampai tahap tu. Bila semua dah ada vaksin, dah jadi common cold. Dan kita mendoakan benda ni akan berlaku. Kita akan hidup dengan COVID, kita tidak boleh lari, kita kena menghadapi benda ni. Dan ibarat kan, macam kita kata kita bermain bola lah. Dulu malah saya masa sekolah dulu, saya main badminton. Saya pernah menang dengan Rashid Siddiq tau. Saya menang dengan Rashid Siddiq. Aduh, doktor tak cakap daripada awal tadi. Saya dah hashtag Rashid Siddiq dah tadi. Saya menang 1-0. Tapi saya kena 15-1. Doktor Amir. Saya menang 1-0 tapi saya kena 15-1. Jadi maksud dia apa? Saya menang permulaan melawan star ni, tetapi kita tidak ada konsistensi untuk menang game tu selama-lamanya. Jadi apa yang kita belajar daripada COVID pada hari ni? Kita tidak boleh mengalah dan kita tidak boleh berhenti di pertengahan jalan. Kita kena continue. Macam kalau saya kata saya menang dengan Rashid Siddiq, orang punya sonok. Oh, Dr. Amir menang. Saya menang 1-0. Tetapi dia bagi saya 15-1. Sebab apa? So maksud dia kita tidak ada konsistensi berterusan dalam melawan musuh. Sama dengan COVID. Jadi tak payahlah kita nak berhenti separuh jalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada malam ni, kita melawan. Sama-sama kita lawan COVID ni. Dan kita dah ada nampak jalan dan nampak sinar di hadapan kita bahawa kita akan menang. Kita akan menang dengan COVID ni. Percayalah dengan apa yang kita buat sekarang, pergi ambil vaksin ramai-ramai, dapat rawatan cepat-cepat, dapat nasihat daripada doktor, berilah segala apa kita panggil terbaik untuk kita, keluarga kita akan menang untuk COVID ini, insyaAllah. Yes, terima kasih so much doktor. Saya pun dah berbuih dah mulut bercerita sebelum ni. I've been telling them sebenarnya yang divaksin tu gejala mereka lebih rendah, rawatan lebih mudah dan sebagainya, tapi ialah mereka seakan-akan tak percaya. Sebab kita doktor kan, bila kita bercerita di media sosial, kita tak boleh dedahkan identiti pesakit dan kita tak boleh dedahkan apa-apa yang boleh dikaitkan terhadap pesakit tersebut. Kadang-kadang pesakit kita dikenali ramai, selebriti ke apa benda ke, tapi kita tak boleh nak sebut. They shouldn't even relate to the individu. Tapi percayalah bila dah ada Dr. Amir hari ni, dah berumur sikit, nampak beruban-uban sikit, percayalah apa yang dia cakap tu betul sebab biasanya kalau saya cerita, dia orang rasa saya ni muda kecil lagi. So dia macam susah sikit lah nak percaya. So Dr. Amir ni antara pemenang lah kalau patient COVID tu kita orang ni pun takut dan sebagainya. Dr. Amir selamba je lagi. Macam Dr. Amir kata kadang-kadang ada jenis pesakit tu yang bila kita kerja malam pun kita risau je, takut je dan sebagainya. But so far kami masih tabah di sini, tapi kami semua perlu bantuan daripada kalian. Macam Dr. Amir kata, kalau kita ramai ambil vaksin, bila COVID ni jadi demam selsema yang biasa, yang menjadi kritikal tak ramai pun, maka kita tak perlu takut dengan COVID yang perlu takut dengan kita sebagainya.
Thank you so much doktor untuk nasihatkan kepada semua penonton malam ni dan semua tim celoteh Dr. Malau juga. Very very nice dengar daripada doktor. Tapi saya tak nak benarkan doktor pergi dulu sebab banyak ada satu dua soalan lagi saya nak tanya. Doktor, diorang nak tanya satu perkara. Of course doktor dah cerita tadi. Diorang tadi ada seorang tanya bila dia dah COVID positif, lepas tu dia masih ada simptom long COVID, boleh tak dia ambil vaksin? Dia dah lepas 2 minggu lepas sembuh dan lepas tu tiba tapi dia masih ada simptom long COVID, dia masih batuk, ada kahak dan sebagainya. Boleh tak dia ambil vaksin sebenarnya? Sebagaimana saya beritahu, kalau saya sakit yang masih demam apa semua ni, saya nasihatkan buat pemeriksaan dahulu. Pastikan bahawa simptom yang ada sekarang ni bukan disebabkan oleh long COVID. Mungkin ada jangkitan kuman yang baru ataupun benda-benda lain. Dan kalau tuan-tuan ada jangkitan kuman seperti mana pneumonia, tuan-tuan pergi ambil vaksin. Kadang-kadang tuan-tuan jadi lagi teruk. Jadi saya Okay. biasanya saya akan pastikan bahawa apa benda simptom yang ada pada masa atau pada sebelum kita ambil vaksin itu adalah tidak membahaya apabila kita mengambil Okay. vaksin. Ya? Okey, faham. Jadi Hmm. kalau masih ada simptom dan dah dapat temu janji, tolong dapatkan rawatan dan pemeriksaan dengan doktor lain dulu sebelum kalian pergi jumpa dengan doktor dekat pusat pemberian vaksin. Itu apa yang Dr. Amir explain tadi. Okey, one last question doktor. Nanti follower marah dengan saya tak pergunakan Dr. Amir when Dr. Amir is here. Okey, dia orang tanya macam ni bekas pesakit COVID-19 boleh dijangkiti semula ataupun tidak? Kalau boleh, kenapa dan apa kebarangkaliannya? Dr. Amir pernah tak Dr. Amir sendiri jumpa any recurrent COVID-19 infection? Kalau ikut teori sebenarnya boleh berlaku. Dan kita ada kes, tak banyak. Mungkin 1-2 kes dia kena pada tahun 2020. March 2020 dulu. Kemudian Okay. dia kena pula baru ni dan Okay. mereka jadi lagi teruk. So maksud dia kita kena tengok. Contohnya macam kita dulu varian alpha, beta kan, kemudian delta. So maksud dia varian ni dah ada mutation, dah ada benda-benda yang dia makin canggih. COVID virus ni kan, dia ni cerdik tau. Sebab itulah dia sama dengan kita punya flu. Sebab tu kalau flu, kalau sesama, kita kena ambil vaksin setiap 6 bulan ke setahun. Sebab apa? Mereka ni sentiasa berubah. Mereka sentiasa berubah, mereka menyebabkan mereka jadi lagi kuat dan kalau kata antibody kita yang lama tidak akan mampu untuk melawan dengan benda ini. Sebab itu akan ada booster vaksin. So jangan terkejutlah. Itu perkara yang biasa. Akan ada selepas ini kita kena vaksin. Macam sebagai contoh, kita nak ambil flu nak pergi Mekah. Ambil flu vaksin nak pergi umrah. Kita kena ambil kan? Sama juga dengan COVID ini. Kita akan ada booster vaksin tapi tidak pasti bila kan, sebab apa? Menaikkan antibody kita. Sebab apa? Delta, lepas ni ada lambda, ada sebagainya lagi. Kan kita perlu bersedia, kita perlu naikkan pertahanan badan kita dengan memberi booster vaksin ini. Okay, alright. That's such a comprehensive answer Dr. Amir. Thank you so much. Nur Hayati Mat Zain cakap terima kasih Dr. Amir, memang terbaik. Macam artis Ariel Zafrin tu kena 2 kali. Oh saya ingat dia nak cakap Dr. Amir macam artis. Tak. Dia kata macam artis tu kena COVID 2 kali. Okay, sebaik saya tak kenal siapa artis tu. Okay, ada follower kita Khairul Nora mengucapkan terima kasih kepada semua frontliner di Malaysia dan Rina Nina Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Dr. Amir dan Dr. Mala. Thank you so much. Alright, thank you so much Dr. Amir kerana bersama-sama dengan kami hari ini, kerana bagi ilmu, kongsi ilmu. Saya sendiri banyak belajar hari ini. Kadang-kadang bila bekerja, bila jumpa doktor, bila on call dan sebagainya tempat nak bersembang. So hari ini dapat sembang best dengan Dr. Amir. Thank you so much kepada yang nak berjumpa dengan either Dr. Amir ataupun Dr. Peter berkenaan dengan sama ada post-COVID klinik ataupun untuk home surveillance order punya tele consultation. Saya dah letakkan komen untuk appointment link tadi tapi saya tahu ramai yang tanya dekat situ. Nanti saya tolong pinkan komen tu. Dan thank you so much kepada semua yang menonton hari ini. Jangan lupa letakkan hashtag yang saya bagi tahu tadi, hashtag Celoteh Dr. Mala. Dan Dr. Amir, satu kata-kata terakhir sebelum kita sign off kepada semua penonton hari ini. So teruskan perjuangan kita. Kita tidak boleh berhenti separuh perjalanan. Kalau macam saya beritahu tadi, perjalanan kita masih panjang. Kita jangan berhenti, kita teruskan, kita akan berjaya insya-Allah. Jangan risau.
Alright, so dengan itu thank you so much kepada semua yang menonton hari ini dan sebelum kita sign off, saya nak minta bantuan kepada semua penonton, semua tim Celoteh Dr. Mala, tolong doakan kepada semua 22,000 plus rakan-rakan saudara mara kita yang disahkan positif COVID hari ini dan kepada semua yang masih berjuang sebagai kes aktif, saya rasa dekat 200,000 kes aktif dan kepada semua hampir 1.46 juta COVID survivor di Malaysia. Kami doakan semoga urusan anda dipermudahkan, semoga anda semua teguh dan kuat go through this process dan jika perlu jangan hesitate untuk dapatkan rawatan dan nasihat dengan doktor-doktor di sekeliling anda berdekatan dengan anda. Dengan itu, thank you so much. Good night. Signing off everybody. Celoteh Dr. Mala. Bye. Okay, thank you. Bye.